berapa orang sangatlah yang Allah SWT buka hijab, dia boleh nampak syaitan. Rata-rata kita ni tak nampak pun syaitan, tak nampak pun. Dan kalau yang orang duk cerita, kebanyakan yang kita dengar cerita ya, cerita orang saja. Kalau yang lihat sendiri pun mungkinlah Allah Taala buka hijab untuk dia dapat tengok, dan itu bukan satu kelebihan pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang ikut langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar, iaitu siapa yang ikut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dalam ayat ini, dalam ungkapan ini terkandung makna yang membuat orang yang membacanya, orang yang mendengarnya, menjauhi perkara yang dilarang dan bersikap waspada terhadap syaitan. Jadi bila Allah SWT sebut ciri-ciri syaitan itu, iaitu langkah-langkah syaitan itu, iaitu ya'muru bil fahsya, dia mengajak pada perkara-perkara yang keji, yang jijik, mengajak pada perkara yang kotor, wal munkar, dan kemungkaran, keingkaran, pelanggaran-pelanggaran kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dah boleh tahu dah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ramai-ramai manusia ini, berapa orang sangatlah yang Allah SWT buka hijab, dia boleh nampak syaitan. Rata-rata kita ni tak nampak pun syaitan, tak nampak pun. Dan kalau yang orang duk cerita, kebanyakan yang kita dengar cerita ya, cerita orang saja. Kalau yang lihat sendiri pun mungkinlah Allah Ta'ala buka hijab untuk dia dapat tengok, dan itu bukan satu kelebihan pun, bukan satu kelebihan pun. Seseorang tu dapat nampak hantu, dia pergi kat satu tempat, dia kata oh nampak atas pokok, tunjuk kat kita tengok, tak nampak. Ini bukan kelebihan kat dia pun, bukan satu kelebihan dapat melihat perkara-perkara. Dan penampakan-penampakannya itu menunjukkan bahawa syaitan itu adalah makhluk. Penampakan-penampakan itu menunjukkan syaitan itu adalah makhluk, bukan istimewa pun. Jadi itu satu perkara. Yang kedua, oleh kerana syaitan ini makhluk yang gaib, Allah SWT sembunyikan, Allah SWT hijab daripada panca indera zahir kita ini, menyebabkan kita rasa aman, kita rasa tenteram, kita tidak huru-hara kehidupan kita ni dengan melihat makhluk yang pelik, yang yalah, kalau kita manusia ni kita tengok rupa cantik elok semua, syaitan ni rupa macam-macam, wallahu alam, kita tak tahu benda ni. Menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang tenang. Cuma dari satu sudut yang lain, Allah Subhanahu wa taala rahmat kasih dia pada kita, Allah bagi tahu dia, walaupun syaitan ni kamu tak nampak, tapi dia sentiasa berusaha untuk menyebabkan kamu jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebabkan kamu ni boleh bergaduh sama sendiri, menyebabkan kamu ni boleh berbunuh sama sendiri. Ini kerja-kerja yang dibuat oleh syaitan. Jadi Allah Taala beri peringatan. Peringatan ni di mana? Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Ibn Abbas rahimahullah menyatakan berhubung dengan ayat ini, iaitu dia kata makna yang dimaksudkan ialah langkah-langkah tadi ni ialah amal perbuatan syaitan. Maksudnya ialah amal perbuatan syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, seandainya tidaklah kerana Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, nescaya tidak seorang pun daripada kamu ini bersih dari perbuatan yang keji dan mungkar itu selama-lamanya. Kalau tidak kerana Allah SWT kasih kat kita ni, Allah turunkan wahyu, Allah utuskan Rasul dia, Allah ajarkan, berikan peringatan-peringatan di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW, maka menyebabkan kita kenal siapa syaitan, siapa iblis, apa fungsi, apa peranan dia, apa perkara yang dia bawa, kempen dia apa dan sebagainya, menyebabkan kita berhati-hati.
menyebabkan kita boleh waspada, menyebabkan kita boleh jaga benteng diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak cerita, walaupun kita tak nampak, tapi Allah cerita. Antaranya bila masuk bulan Ramadan, hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, iaitu ditutup pintu neraka, dibuka futihat abu-abus sama, dibuka pintu langit, ataupun abu-abul jannah, pintu syurga, kemudian ditutup pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Syaitan ni kita tak nampak pun, tapi bila Allah SWT beritahu, bila Nabi SAW sampaikan pada kita bulan Ramadan syaitan dibelenggu, menyebabkan kita buat amal kebaikan tu dalam keadaan kita rasa tenang, mudah untuk kita fokus kepada amalan-amalan kita, kerana kita tahu, kita yakin dengan wahyu yang Nabi SAW sampaikan pada kita ni, bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah SWT menyatakan bahawa kalaulah tidak kerana rahmat Allah SWT, kalaulah tidak kerana kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan peringatan-peringatan, maka manusia ni tidak akan dapat terlepas daripada tipu daya syaitan. Menunjukkan bahawa bersungguhnya syaitan nak menyesatkan manusia. Sungguh-sungguh dia. Dia tunggu masa, kita je yang lalai. Syaitan ni tunggu masa. Ada sahaja peluang, dia akan tengok up. Sebab tu tipu daya syaitan ni dia luas. Sebab apa? Sebab dia melihat kepada pelbagai jenis manusia. Manusia yang jahil, cara jahil. Manusia yang alim, cara alim, pun tidak terlepas daripada tipu daya syaitan. Orang miskin, cara orang miskin. Orang kaya, cara orang kaya. Semua ni tak terlepas daripada tipu daya syaitan. Jadi dengan sebab itu Allah Taala sebut, kalaulah tidak kerana kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak akan terlepas daripada tipu daya syaitan. Maksudnya kita nak selamat, tak ada jalan lain melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinnallah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan siapa yang dia nak bersihkan. Ini menunjukkan bahawa kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudi, Allah SWT berkenan untuk menjaga kita ni daripada tipu daya syaitan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahu sami'un alim, dan Allah SWT Maha mendengar semua ucapan hamba-hamba dia. Orang yang minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan siapa yang dia nak bersihkan. Maksudnya kita tidak ada satu tempat untuk kita kembali, satu tempat untuk kita berlindung, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak berlindung dengan syaitan, dengan kita cari perlindungan selain daripada Allah, kita tak akan berjaya. Kita tak akan berjaya. Kalau kita nak selamat daripada tipu daya syaitan, tapi kita berlindung dengan, kita minta tolong daripada selain daripada Allah, kita tak akan berjaya. Itulah sahaja satu-satunya yang Tuhan yang boleh menjaga kita, yang boleh memelihara kita daripada sebarang tipu daya syaitan. Dan kita ini sangatlah lemah apabila kita nak berhadapan dengan tipu daya syaitan ini, melainkan kita ada kekuatan, iaitu kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala.